dalam bilik rumah masing-masing. Betul kan? Betul. Ya. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, okey. Semoga anda semua sihat dan anda dah bagi jawapan tadi. Saya lihat anda semua cergas untuk mengikuti kelas PDPR hari ini. Adakah anda sihat seperti jejaka ini? Ya. Kenal tak siapa ni? Jok. Kenal. Tak kenal. Tak kenal. Okey, dia Tak antara kenal. tak kenal lah. Dia antara artis yang terkenal, pencipta lagu, penyanyi. Yang ni kenal tak? Husaini. Ada je peminat dia ni. Iaitu siapa dia? Hil Husaini. Okey. Oh, Husaini. Okey. Ya, Hil Husaini. Macam mana wajah Hil Husaini awak nampak? Handsome macam saya. Oh, ada yang mengaku. Okey, nampak tak bibir dia? Senyuman dia, nampak tak senyuman dia? Dia senyum. Bermaksud dia seronok, dia ceria untuk mengikuti kelas. Macam awak lah. Ceria, seronok untuk mengikuti kelas pada hari ini. Okey, alhamdulillah kita semua sihat. Kita antara yang orang kata cergas, ya. Fokus pembelajaran kita pada hari ini untuk pengetahuan pelajar-pelajar ialah mendeklamasi puisi dengan penuh penghayatan. Apa maksud mendeklamasi? Menyampaikan saja. Membaca puisi, membaca saja. Tetapi mendeklamasi maksudnya ialah membaca dalam keadaan ada intonasi, ya, ada nada bacaan puisi. Pelajar juga untuk kelas kita hari ini, pelajar juga diharapkan dapat menyatakan maksud dan tema puisi. Apabila kita belajar puisi, yang paling penting ialah kita memahami rangkap-rangkap yang terdapat dalam puisi tersebut. Dengan dapat memahami tafsiran kepada puisi itu, barulah timbulnya penghayatan. Jika anda memahami keseluruh petikan puisi, maka memudahkan anda untuk menjawab. Sebab untuk pemahaman seperti yang saya beritahu anda pada minggu lepas, ada soalan pemahaman di mana teks puisi diberi dan anda dikenaki menjawab soalan-soalan berbentuk subjektif. Dan soalan yang terakhir, soalan yang berbentuk kebat, iaitu aras tinggi. Anda kena berfikir di luar kotak pemikiran. Ya. Dah dapat buku ni? Buku yang saya tunjukkan ni? Dah. Dapat. Alhamdulillah dah dapat. Dapat. Dah buka ke buku ni? Belum. Belum. Bermaksud anda kena mula buka hari ini. Okey, apa yang terdapat dalam buku ini? Apa tajuk buku ini? Baik budi indah. Baik budi indah bahasa. Ya, bagus. Buku ini bertajuk Baik Budi Indah Bahasa. Okey, dalam buku ini kalau awak buka, anda akan dapati buku ini disebut sebagai antologi. Antologi bermaksud himpunan. Ya, himpunan teks komponen sastra. Di dalam buku ini terdapat genre-genre tertentu, ya, di mana kita akan mengkaji genre-genre ini. Jadi antologi teks komponen sastra tingkatan 2 ini sekali lagi bertajuk Baik Budi Indah Bahasa. Dalam buku ini, Baik Budi Indah Bahasa ini terbagi kepada 2 bahagian. Bahagian yang pertama ialah puisi tradisional. Maksudnya kita akan belajar penghasilan karya yang diterbitkan dalam jangka waktu yang agak panjang
dan berbentuk tradisional, iaitu sesuai dengan budaya bangsa kita. Dan yang kedua ialah prosa tradisional. Jika dibandingkan antara puisi tradisional dan prosa tradisional, terdapat perbezaan penulisan karya. Ya. Puisi lebih terikat, ada syarat-syarat untuk menghasilkan puisi, manakala prosa lebih berbentuk penulisan yang bebas. Ya. Boleh ikut setakat ni pelajar-pelajar? Boleh cikgu. Boleh. Okey, Boleh. kalau anda kalau anda tak faham, anda perlu tanya soalan, boleh terus tanya soalan, ya. Jangan malu-malu, jangan segan. Antara kunci kejayaan ialah apabila kita menghadapi masalah pembelajaran, kita kena terus mengatasi masalah itu, dan antara jalan yang terbaik ialah bertanya soalan agar kita dapat jawapan-jawapan yang tepat, agar kita boleh memahami dan meneruskan bacaan kita ataupun pemahaman kita. Jadi saya nak ulang balik tadi, ada dua bahagian, iaitu puisi tradisional dan satu lagi prosa Moden. Okey, kita akan pergi secara lebih terperinci. Okey, puisi tradisional. Kita fokus kepada puisi tradisional dahulu. Dalam puisi tradisional ini adanya pantun. Pantun adalah salah satu daripada puisi tradisional. Apa puisi tradisional yang pertama? Pantun. Remaja. Pantun. Ya, pantun. Pantun salah satu daripada puisi tradisional. Ada berapa tajuk yang anda akan pelajari dalam pantun ini? 4. Ya, ada 4. 4. Ya, bagus. 4 tajuk pantun. Iaitu pantun apa? Yang pertama pantun. Pantun remaja. Remaja. Yang kedua. Pantun kiasan. Yang ketiga. Pantun budi. Bagus. Dan yang keempat. Pantun nasihat. Ya, jadi anda akan belajar 4 tajuk pantun, iaitu pantun remaja, pantun kiasan, pantun budi dan juga pantun nasihat. Ya, apakah genre yang kedua untuk puisi tradisional ini? Siapa nak teka? Ataupun siapa dah ada buku di depan? Saya. Okey, cuba buka buku. Tengok bahagian hadapan sekali. Penghargaan ke? Yang kedua apa? Syair. Moden. Okey, ada kata syair. Prosa tradisional. Iaitu apa tajuknya? Pelanduk mengejar memerang. Wah, ini adalah prosa tradisional. Anda boleh baca, tapi dalam prosa tradisional ini sedikit berat kerana bahasanya agak bahasa lama, ya. Iaitu pelanduk mengejar memerang. Kenapa pelanduk mengejar memerang? Pelanduk marah apa kepada memerang? Di sini watak siapa? Watak antagonis, watak nakal, pelanduk atau memerang? Okey, baik. Cikgu, Ya. ada murid tanya di chat box perlu salin ke? Setakat ni tak perlu salin. Sebab semua bahan ini, kalau awak akan terima arahan di hujung pembelajaran sekejap lagi lah. Kalau perlu salin, jangan risau. Saya akan masukkan ke dalam semua bahan ini, saya akan upload, share dalam grup WhatsApp Bahasa Melayu. Ya, jangan risau. Sekarang anda cuma perlu dengar, faham dan cuba orang kata simpan dalam minda anda dahulu. Okey, yang ketiga ialah syair. Tadi saya dengar ada pelajar sebut syair. Jadi anda akan belajar syair tetapi hanya satu tajuk sahaja, iaitu syair nasihat. Okey. Dan yang keempat ialah sajak. Ya, sajak. Dan sajak yang anda akan pelajari ialah Ku Cari Damai di Sini.
dalam persekitaran kata-kata. kata. Dan yang ketiga, sajak apa tu? Sajak roti. Kenapa orang ini cipta sajak roti? Apa mesej di sebalik sajak ini? Kita akan pelajari dari semasa ke semasa. Dan sajak yang terakhir ialah sajak nada pada sekuntum mawat. Ini tajuk-tajuk yang anda akan pelajari sepanjang tahun ini. Ini baru puisi tradisional. Tadi satu bahagian lagi apa? Ini puisi tradisional. Tadi satu lagi apa tadi? Prosa tradisional. Prosa pula ya. Kita akan belajar juga prosa, iaitu prosa moden. Apa yang terdapat dalam prosa moden ini? Kita akan belajar cerpen. Apa maksud cerpen? Banjir di mata. Ada cantuman dua perkataan. Cer itu ialah cerita. Cerpen. Cer ialah singkatan. Cerita. Cerita. Pen itu apa? Pen. Pentun. Bukan. Pendek. Pendek. Cerpen maksudnya cerita apa? Pendek. Cerita Pendek. Pendek. Okey. Tajuk cerpen yang anda akan belajar, kita akan belajar secara mendalam mengkaji cerpen ini. Dan cerpen yang pertama ialah Banjir di Mata Emak. Talia dan Ya, Talia dan Raksasa Kakat. Kadat. Menuai Kadat. Talia dan Raksasa Kadat, satu cerita yang menarik, mengisahkan watak utamanya ialah seorang gadis perempuan remaja. Bagus cerita ni kalau boleh baca. Dan yang ketiga ialah Menuai Emas. Jadi anda kena kuasai 3 tajuk cerpen yang saya tunjukkan itu. Banjir di Mata Emak, Talia dan Raksasa Kakat, dan Menuai Emas. Seterusnya, yang kedua untuk prosa moden ini ialah drama. Awak akan mengkaji drama juga. Selama ini kita menyaksikan drama di kaca televisyen. Drama-drama yang menarik dengan pelakon-pelakon yang cantik, kan? Tapi ini anda tidak belajar melalui tontonan, tapi belajar melalui teks. Di mana anda akan melihat adanya dialog-dialog tertentu antara watak-watak yang terlibat dalam drama. Dan drama yang anda akan belajar bertajuk Mahkamah. Memang seronok kalau kita dapat baca, kaji drama ini. Ya. Okey. Hari ini kita akan mula belajar satu daripada tajuk-tajuk yang dikemukakan tadi, iaitu sebuah sajak yang bertajuk Ku Cari Damai di Sini. Cuba perhatikan tajuk ni. Dapat tak anda fikir apa yang akan ditonjolkan oleh penyajak ini? Ku cari damai di sini. Apa yang dia cari? Cari ketenangan. Ketenangan. Damai adalah sinonim kepada perkataan ketenangan. Dia cari sesuatu yang dia tak dapat, dia cari. Di sini. Di sini tu di mana agak-agak awak? Di sini tu di mana? Di Malaysia. Di Malaysia. Ada yang jawab dia mencari kedamaian. Dia tinggal di Malaysia. Dia adalah warga negara Malaysia dan dia ingin hidup dalam keadaan aman tenteram di sini. Bagaimana pendapat awak tentang negara kita, Malaysia? Elok ngam. Kitanya saya faham. Elok, aman. Kita sedang menghadapi masalah, masalah pandemik yang bermaksud COVID-19. Ya. Jadi pada keseluruhannya awak nampak macam mana hubungan antara rakyat di negara kita? Tak tekan saya. Best friend. Ada yang kata elok,
Bagus. Kita hidup dalam keadaan yang damai. Dan sajak ini ditulis oleh A. Hamid Jemain. Jemain. Ini adalah seorang penulis yang terkenal. Dia yang menulis sajak Kucari Damai di sini. Okey. Ini kena salin lah. Dah ada dah buku? Sat. Dah. Cikgu nak bagi buku hari tu ke? Kita buku hari tu kan, yang buku Pendek yang pendek tu awak tulis tarikh hari ni, tarikh bahagian atas sekali muka surat baru sebab ini tajuk baru. Awak guna laptop atau awak guna phone? Phone. Laptop tu. Guna phone tu nampak tak tulisan yang saya tunjuk? Cikgu pakai buku ni ke? Nampak. Okey, nampak. Nampak? Nampak Tak nampak. Boleh enlarge tak? Bolehkan jadikan dia full. Okey, kalau tak nampak, saya akan baca untuk awak. Saya akan baca. Kalau Cikgu guna buku ni ke? guna buku minggu lepas. Okey. Minggu lepas tapi muka surat baru, tulis tarikh, tulis hari, kemudian tulis tajuk. Sajak tadi. Apa sajak tadi? Ingat tak? Kucari damai di sini. Tajuknya Kucari Damai di sini. Sat. Ini ialah tajuk. Okey, tak apa, saya bagi masa untuk awak sediakan apa alat-alat buku apa semua tu. Kucari damai. Okey, boleh off audio. Kalau awak nak tanya baru on. Okey, Kucari Damai di sini. Okey, kalau dah siap tajuk pelajaran kita hari ini, anda mula salin rangkap demi rangkap. Puisi ni berbentuk rangkap. Okey, berbentuk rangkap. Baris yang pertama, Kucari Damai di sini. Okey, semua salin. Baris yang pertama yang tak dapat lihat dengan jelas, anda tulis Kucari Damai di sini. Tak perlu selang untuk tulis baris yang kedua. Tulis sampai hujung lah. Sampai perkataan merdeka. Di tanah subur, makmur dan merdeka. Cikgu di tanah subur tu dekat bawah sambung bawah. Ya, di bawah. Ini ialah baris yang kedua. Ini bukan prosa. Kalau prosa, kita akan tulis bersambung-sambung. Tapi puisi ni berangkap dan ada baris-baris dalam satu rangkap. Jadi anda tulis di bawah tu tak perlu selang. Di tanah subur, makmur dan merdeka. Dah cikgu. Ya. Okey, baik. Saya beralih kepada yang ketiga, agak panjang ayat ini. Yang menyilau. Yang menyilau dan merdeka. Yang tak nampak tu saya baca untuk awak. Yang menyilau dan merdeka antara realiti dan mimpi. Saya ulang. Yang menyilau dan merdeka antara realiti dan mimpi. Bareh. Siap kan? Okey. Cikgu, mimpi tak dapat dalam satu baris. Yang mesti sampai satu baris. Tapi dah kalau tulisan awak besar, perlu sambung ke baris yang di bawah tu, apa nak buat. Tapi sebenarnya kalau ikut teks penyaja asal, ini ialah keseluruhan perkataan itu ialah baris yang ketiga. Okey, untuk memahami keseluruhan rangkap, anda perlu tahu juga maksud perkataan ataupun disebut sebagai kosa kata dalam ayat ini. Apa maksud menyilau?
Apa maksud menyilau? Menyilau ni melibatkan bahagian mana badan? Ataupun bahagian Mulut. muka kan? Muka. Mata. Bukan mulut tapi apa? Bahagian mana? Tangan. Mata. Mata. Apa jadi pada mata? Kita kata, oh mata saya jadi silau. Kenapa jadi silau? Kerana cahaya. 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 Bagus, Cari. jawapan yang tepat. Kerana akibat kepada cahaya yang sangat kuat ataupun terkena pada sinaran cahaya matahari, mata kita jadi silau. Jadi penyanja ini menggunakan perkataan menyilau. Yang menyilau ni maksud kita boleh nampak tak? Ketika kita silau, kita boleh nampak tak objek di hadapan kita dengan jelas? Tak. Jadi penyanja guna perkataan menyilau. Yang menyilau dan merdeka. Merdeka ni maksudnya negara kita ni bebas daripada apa? Penjajah. Daripada penjajahan. Antara realiti. Apa maksud realiti? Yang benar. Real. Betul-betul. Ya. Kenyataan. Bagus, kenyataan. Realiti ini bermaksud kenyataan dan mimpi. Mimpi ialah realiti ke? Mimpi? Tak. Mimpi itu tak realiti, wujud dalam minda kita tapi tidak nyata. Jadi berbezalah satu perkataan yang kontras. Tadi menyilau, merdeka, realiti dan digandingkan dengan mimpi. Maksudnya apa? Penyajak ini macam 50-50 lah melihat negara kita. Ya. Okey, kita lihat baris yang keempat. Membebat perasaan kehidupan. Baris yang keempat, membebat perasaan kehidupan. Sana. Membebat perasaan kehidupan. Okey. Okey. Antara tiga perkataan ini, perkataan mana yang awak tak faham? Membebat. 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 Membebat ini, bila ada imbuhan maksudnya perbuatan. Bebat maksudnya ialah kain ataupun benda-benda lain yang diikat. Yang diikat atas sebab-sebab tertentu lah. Mungkin luka, mungkin kita nak halang sesuatu, kita bebat. Kita gunakan itu untuk mengikat. Contohnya bahagian kaki, bahagian tangan, bahagian perut dan sebagainya. Itu bebat. Jadi membebat maksudnya kita melakukan kerja bebat ini. Mengikat lah. Mengikat. Kalau kita nak terjemah baris ini, membebat perasaan kehidupan maksudnya macam mengikat perasaan tentang kehidupan. Okey. Dapat tak cakap ni? Boleh? Dapat you. Okey. Yang kelima, baris yang kelima, dengan sejarah persaudaraan. Dengan sejarah persaudaraan, membebat maksudnya mengikat perasaan tentang kehidupan kita, tentang kehidupan hubungan antara manusia, merujuk sejarah dahulu. Bagaimana orang-orang zaman dahulu hidup. Negara kita ini kita dapati bahawa terdiri daripada masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Punjabi dan sebagainya. Kalau di Sabah dan Sarawak banyak lagi etnik-etnik yang lain. Tapi bagaimana kehidupan mereka ini? Kalau kita rujuk kepada sejarah, bagaimana kehidupan mereka? Bagaimana hubungan mereka? Bagus. Mereka hidup dalam ada hubungan yang baik. Dapat ikatan silaturahim yang bagus. Dan baris yang terakhir bagi rangkap ini ialah mengikat naluri kemanusiaan. Baris yang akhir dalam rangkap ini ialah mengikat naluri
kemanusiaan. Nak tanya tak, antara tiga perkataan ini mana perkataan yang awak tak faham? Tak. Semua tahu? Okey, kalau awak tahu semua, saya tanya awak. Boleh? Boleh. Okey. Apa itu maksud naluri? Perasaan Ya, yang nak kan? ya, perasaan manusia. Perasaan suka, duka. Perangai manusia. Lebih kepada mungkin personality lah, sikit-sikit macam tu. Tapi lebih kepada perasaan, ya, keinginan, ya, manusia. Okey, dah dapat dah rangka yang pertama ini? Dah. Dapat. Jika dapat, kita dah serba sedikit tadi cuba memahami tafsiran kepada rangkap ini. Okey, tapi di sini saya nak paparkan kepada anda, inilah maksudnya. Ya, secara lebih terperinci, secara lebih lengkap. Penyajak menulis rangkap ini tak payah tulis, ya. Cuma ada baca sajalah dan memahami rangkap ini. Jadi penyajak menyatakan bahawa dia mencari kedamaian di negara kita ni. Di negara Malaysia ini, negara kita awak tahulah sebuah negara yang makmur dan merdeka. Jadi dia mencari kedamaian di tempat dia sendiri, di negara dia Tak payah sendiri. Salin Abin. Tak payah salin. Ada yang rajin nak salin, banyak sangat ni, tak payah salin. Cuma anda simpan saja dalam minda anda. Kemerdekaan tersebut dianggap berada dalam kenyataan dengan impian. Adakah dalam erti kata sebenar kita ini betul-betul merdeka? Merdeka ini kalau kita nak, orang kata nak mentafsir secara meluas, merdeka ini bukanlah di bawah penjajahan satu kuasa yang besar, tapi diri kita. Adakah kita merdeka daripada sifat-sifat yang negatif? Dan sekarang ini, contohnya media masa, internet ini membolehkan kita melangkau sempadan untuk dapat pelbagai bahan. Adakah kita akan terikat juga dengan pemikiran-pemikiran negatif daripada barat? Contohnya lah kehidupan yang tidak mengamalkan prinsip-prinsip kehidupan yang murni dan baik. Ya? Jadi penyajak ni tertanya-tanya lah, adakah kemerdekaan tersebut memang realiti ataupun kemerdekaan ini merupakan satu impian sahaja? Hal ini demikian kerana wujudnya perasaan tidak puas hati antara rakyat. Okey, ada pula sebagian rakyat yang masih lagi prejudis, yang masih lagi berburuk sangka kepada orang lain, kepada kelompok-kelompok yang lain, kepada mungkin etnik-etnik yang tak sama, mungkin wujud lagi perasaan prejudis ini, bersangka buruk ini. Ya. Adakah kita ini betul-betul merdeka dan kita tak ikat diri kita untuk bergaul dengan semua orang? Dalam kelas contohnya, adakah anda bercampur dengan semua pelajar dalam kelas itu? Dalam kelas awak? Tanpa mengira warna kulit? Ada tak macam tu? Okey, kalau anda ada sifat-sifat yang macam itu, bermaksud dalam realitinya anda betul-betul merdeka. Namun demikian, penyajak menyatakan bahawa perasaan negatif itu perlu diubati. Kalau ada, kadang-kadang sukar untuk dibuang, tapi perlu diubati. Apa caranya? Dengan berbaik, dengan bersangka baik, iaitu dengan menjadikan sejarah persaudaraan sebagai dasar untuk membina rasa kemanusiaan. Kita belajar daripada sejarah. Kalau orang-orang dahulu, mereka dapat hidup dalam keadaan yang aman, damai, menerima semua orang dalam kehidupan mereka, itu boleh dijadikan sebagai contoh yang terbaik. Kita perlu ikat perasaan kemanusiaan itu. Faham tak pelajar? Setakat ini rangkap yang pertama.
Okey, faham, bagus. Ada soalan? Okey, kalau tidak ada, kita selang sebaris untuk tulis rangkap seterusnya. Rangkap baru. Ku cari damai di sini. Salin ke cikgu? Ya, salin semula tapi selang dulu sebab ini adalah rangkap yang kedua. Ku cari damai di sini. Ada tak ayat ini pada rangkap sebelum ini? Rangkap yang pertama tadi? Ada. Ada. Kalau daripada aspek bahasa, ini disebut sebagai pengulangan. Antara ciri-ciri puisi dia ataupun sajak macam ni, terdapat pengulangan, diulang beberapa kali perkataan atau ayat yang sama. Ini antara sesuatu yang menunjukkan keindahan bahasa di dalam penulisan. Jadi baris yang pertama ialah ku cari damai di sini. Baris yang kedua, cinta dan jati diri. Cinta dan jati diri. Cinta ialah kasih sayang. Jati diri maksudnya apa? Jati diri ni. Apa maksud jati diri? Kekuatan dalaman dalam diri kita yang jadi dah sebati diri kita yang berciri-cirikan sesuatu yang berlandaskan agama, budaya kita, cara hidup kita sendiri. Cinta dan jati diri. Bersemarak di laman sukma. Bersemarak. Baris yang ketiga, bersemarak di laman sukma. Bersemarak ini apa? Bersemarak. Bersemarak ni maksudnya luas. Maksudnya apa? Maksudnya luas. Kita nampak banyak. Bersemarak. Di laman sukma. Sukma apa sukma? Ini satu perkataan yang sangat indah untuk dimasukkan dalam penulisan. Sukma. Sukma ni apa? Sukma ni ialah jiwa. Jiwa. Bersemarak di dalam jiwa. Apa yang bersemarak di dalam jiwa, di dalam sukma kita? Cinta, kasih sayang dan juga jati diri. Jati diri. Kita punya nilai kita, nilai terhadap bangsa, agama, negara kita ini sangat kuat. Jadi cinta dan jati diri bersemarak di laman sukma. Dengan apa? Dengan kasih sayang. Kasih sayang. Ini satu mesej yang cuba disampaikan oleh pengarang. Kita penuhi jiwa kita dengan kasih sayang. Cuba elak untuk membenci orang lain, cuba elak untuk tidak suka pada orang lain, cuba elak untuk bersangka buruk kepada orang lain. Kita sayang, kita terima semua orang dalam kehidupan kita. Dan baris yang terakhir, bersemadi di naluri. Bersemadi di naluri. Apa maksud bersemadi? Kekal, tetap, teguh, bersemadi. Bersemadi di naluri. Okay, off audio. Off audio agak bising. Okay, terima kasih. Jadi jika ditafsirkan rangkap yang kedua ini, penyajak cuba memberitahu kita ataupun penyajak sendiri mengharapkan kedamaian di tempat tinggalnya. Di mana sahaja kita tinggal, tak payah tulis ni. Ini ialah tafsiran.
tafsiran rangkap yang kedua ni. Jadi dalam sini, dalam rangkap ini penajak ni mengharapkan dia seronoklah tinggal di tempat tinggalnya. Kalau kita belajar di kelas, kita nak kelas kita ini menggembirakan kita. Kalau kita berada di rumah, kita nak rumah itu tempat yang damai dan membahagiakan kita. Kita nak menikmati kehidupan. Jadi inilah harapan penyajak. Ya, dia nak tempat tinggal dia ini penuh dengan kedamaian. Jiwa masyarakat pula diharap penuh dengan rasa kasih, sayang dan jati diri. Biarlah nilai kasih sayang ini kekal dalam diri kita. Ini yang kita nak, jati diri kita ni. Kita sentiasa penuh dengan perasaan kasih sayang. Okey. Adakah anda ada, ya? Ini kena tulis. Tak perlu. Anda hanya tulis di bahagian atas saja. Ini tidak perlu. Okey, adakah anda mempunyai perasaan yang macam ni? Macam mana? Tak. Okey, tak apa. Dari hari ke hari kita perbaikilah. Kita adjust balik perasaan kita. Okey, rangkap yang ketiga. Di sini damainya badai. Kat mana kita jumpa badai? Apa maksud badai? Di sini damainya badai. Kat mana kita boleh jumpa badai? Kat kedai. Kat kedai. Kat kedai mana kita jumpa badai? Tak tahu. Tahu. Okey. Badai ni ialah laut. Berkaitan dengan laut. Ombak yang kuat itu. Kadang-kadang di sebelah pantai timur musim terkujuh kan. Okey, ombak dia kuat, ombak dia tinggi. Badai. Tapi badai. Badai ni ialah gelombang, ombak. Di sini damainya badai. Maksudnya tidak ada badai. Bahaya tak badai ni? Ketika ombak kuat, angin kencang di tepi pantai, dia ada risikonya. Ya, dia boleh Laut Cina Selatan. di kawasan sebelah laut Cina Selatan sebelah sana. Kalau ombak tarik kita masuk ke dalam laut, kita mungkin boleh mati. Jadi boleh musnahkan rumah-rumah yang ada di pesisiran pantai. Jadi di sini damainya hati bermaksud di sini tidak ada perkara-perkara yang buruk. Tidak ada perkara-perkara yang boleh merosakkan kehidupan masyarakatnya. Jadi sebab itu maksud yang panjang itu hanya diwakili oleh 4 patah perkataan. Inilah orang kata kreatifnya penyajak. Dia dapat memberi maksud yang besar tetapi diwakili hanya dalam satu baris ayat yang pendek. Tapi maksudnya sangat apa? Sangat besar. Sangat panjang. Boleh ditafsir, boleh diolah, boleh diberi contoh dan sebagainya. Inilah keindahan puisi. Diwakili hanya beberapa baris beberapa baris ayat, tapi maksudnya sangat besar. Baris yang kedua, moga gemilang sepanjang zaman. Moga gemilang sepanjang zaman. Apakah perkataan yang sama dengan perkataan gemilang? Bunyi pun lebih kurang sama. Gemilang ni boleh disinonimkan dengan perkataan lain. Boleh dicadangkan. Gemilang. Ya? Gelora. Cemerlang. Cemerlang. Macam cemerlang lah. Gemilang ni macam dalam bahasa Inggeris macam establish, terkenal, famous, gemilang. Kejayaan yang besar. Moga gemilang sepanjang zaman. Okey, baris yang ketiga, menjadi catatan sejarah kebangsaan. Baris yang ketiga, menjadi catatan
sejarah kebangsaan. Semoga kejayaan negara kita ini menjadi satu apa? Satu sejarah. Kedamaian kita ini, keharmonian rakyat negara ini pun akan dicatat dalam sejarah kita. Ini yang kita harapkan. Dah salin? Dah. Dah. Okey, bagus. siap. Tak apa-apa. Yang tak salin tu salin pelan-pelan. Dah. Dan baris yang terakhir untuk rangkap yang ketiga ini untuk generasi masa depan. Untuk generasi masa depan. Ya, kita harap banyak kejayaan-kejayaan yang dicipta. Okey, baru-baru ni, siapa nak beritahu saya? Salah seorang daripada atlet kita dalam satu sukan telah dinobatkan sebagai atlet sepanjang zaman di dunia. Bangganya kita. Dia, ya. Siapa boleh bagi jawapan? Siapa dia? Usain Bolt. Nicole David. Ya, Usain. ada orang bagi jawapan yang tepat. Nicole David. Dia terlibat dengan sukan apa? Dia nak jawab. Dia jawab. Sukan squash. Squash. Kan? Squash. Squash. Okey, apakah kecemerlangan Nicole David? Oh, kalau awak baca sejarah dia, kita rasa macam seronok lah. Dia seorang yang sangat bersemangat, disiplin dia sangat tinggi, dia itizam dia kuat, dia ada semangat patriotik, cintakan negara, dan dia ni mendapat latihan yang intensif, ya. Jadi dia cita-citaan tiap-tiap tahun selama 9 tahun dia jadi juara apa? Juara dunia. Berturut-turut sepanjang 9 ataupun 10 tahun, tak ada orang yang boleh kalahkan dia di dunia. Hebatnya Nicole and David. Tapi banyak pengorbanan dia. Untuk kita gemilang cemerlang macam tu, perlukan pengorbanan. Macam hari ni, saya tak dapat tengok balik berapa jumlah yang ada dalam talian sekarang ini. Anda adalah sebahagian daripada orang-orang yang akan cemerlang. Sebab anda disiplin, anda masuk online ini, mengikuti pelajaran, dan anda mendengar dengan cara yang sangat berkesan. Anda menjawab soalan-soalan yang saya bagi. Anda seorang yang aktif. Inilah ciri pelajar-pelajar cemerlang. Teruskan sikap ini supaya boleh jadi catatan sejarah untuk diri sendiri. Okey. Jadi apa yang penyajak cuba sampaikan dalam rangkap ini ialah penyajak menyatakan bahawa walaupun negara kita mempunyai masalah, kita masih boleh berdamai dan hidup dengan aman. Tak ada banyak masalah berlaku. Kehidupan tak boleh lari daripada masalah. Itu ialah perkara biasa dalam kehidupan. Kita akan dilanda, diterjah dengan pelbagai masalah. Tapi kita kena cari jalan supaya semua masalah itu dapat diselesaikan dengan keadaan yang baik. Belajar. Awak tak boleh belajar secara bersemuka. Tapi masih boleh belajar tak? Masih. Awak ada di merata tempat. Dan saya ada di tempat lain. Awak ada di tempat lain. Tapi boleh tak kita atasi masalah ini? Tak boleh bersemuka? Boleh. Kita masih melalui media masa ini. Kita boleh menggunakan teknologi komunikasi ini untuk bersua. Walaupun di dalam talian. Sama lah. Sama juga. Penyajak berharap agar kemerdekaan yang dicapai berkekalan. Ada sedikit dapat tindakan berkekalan. Boleh off audio ketika bercakap dengan keluarga, off audio. Berkekalan, bukan ada ejaan salah sikit situ. Jadi penyajak harap kemerdekaan yang dicapai ini terus menerus sampai bila-bila. Tak payah salin ini tak payah salin. Okey.
Segala masalah perlu diselesaikan dengan bijaksana supaya kejayaan tercipta menjadi kebanggaan generasi akan datang. Okey, anda kena tahu tema. Ada dua perkara yang perlu anda tahu hari ini. Pertama tadi kita dah selesai memahami maksud rangkap demi rangkap. Sekarang tema, keseluruhan mesej-mesej tadi, keseluruhan persoalan-persoalan yang cuba disampaikan oleh pengarang tadi, pokoknya apa? Keutamaannya apa? Apa yang cuba pengarang sampaikan? Ada salinnya ni. Tema. Salin yang ni. Salin cikgu. Ya, salin. Ini tema dia. Hari ni kita belajar dua perkara sahaja. Dan sekejap lagi ada tiga. Satu lagi lah. Tiga perkara. Pertama tadi memahami rangkap-rangkap puisi, rangkap-rangkap sajak. Sekarang temanya, keseluruhan sajak yang kita belajar tadi ialah tentang penghargaan. Penghargaan terhadap apa? Berulang-ulang kali kita sebut apa tadi? Kedamaian. Kedamaian. Ini perkara pokok lah yang disampaikan oleh pengarang, iaitu tentang kedamaian. Dan satu lagi yang nak dikaitkan yang ada relevansi dengan kedamaian ialah apa? Kesejahteraan. Di mana? Di tempat tinggal dia, di mana? Negara. Kesejahteraan negara. Jadi tema sajak kita ialah penghargaan terhadap kedamaian dan kesejahteraan negara. Ini adalah perkara utama yang disampaikan oleh pengarang. Salin dah? Dah siap. Okey, bagus. Ni lah. Okey, nak salin tak yang ni? Tak perlu kot. Sebab anda dah faham tadi dah. Okey, tak perlu salin lah huraian tema ni. Tugasan anda. Sampai part lah. Latihan. Kalau kita nak jadi mahir, kita kena buat latihan. Latihan ni apa? Menguji kekuatan kita. Menguji kebolehan kita. Menguji bakat kita. Sebab apa? Anda akan mendeklamasi saja. Awak akan membaca dalam intonasi yang betul. Nada ni dia ada pelbagai. Ada nada sayu, ada nada sedih, ada nada gembira, ada nada bersemangat, ada nada marah, ada nada benci dan sebagainya. Itu ialah nada dalam sajak. Jadi kita kena baca ikut maksud sajak itulah. Maksud puisi lah. Kalau nada sedih, suara kita kena ikut gaya sebutan. Emosi kita juga kena turut rasa sedih. Penghayatan tu kena tinggi. Baru kita boleh dapat mendeklamasi sajak dengan betul. Okey, teknik dia macam mana? Teknik nak deklamasi sajak. Okey, biasa dengar orang baca sajak? Bisa. Biasa. Okey, saya dah dapatkan satu contoh seorang pelajar yang telah pun mendeklamasi sajak ini. Nak dengar tak? Nak. Okey, sama-sama kita dengar dan saya harap awak dapat dengar dengan jelas lah. Audio awak kuat. Okey, saya akan pasang contoh deklamasi sajak. Kita test dulu. Sama ada awak dengar ataupun tidak. Dengar tak? Dok. Okay, sekali lagi saya pasang sekali lagi. Saya harap awak dapat dengar dengan jelas. Sekejap ya, saya nak naikkan volume. Sekejap. Okay, sekali lagi saya pasang sekali lagi. Tak dengar apa cikgu?
Tak dengar ah? Okay, saya ulang. Tak dengar cikgu. Enggak ada apa-apa. Okay, lambat ke? Okay, saya try lagi ya. Okay. Atas audio dah, volume dah full. Dah penuh. Okay, awak off. Orang lain semua off. Off audio masing-masing. Tak dengar apa yo. Tak dengar ah? Tulisan nampak? Lisan Lisan nampak. Tak dengar. Tak dengar. Oh, sebab saya boleh dengar dengan jelas. Suara cikgu pun dengar 2 kali tak. Okey, ada masalah teknikal lah macam tu sebab saya boleh dengar dengan jelas. Ini merupakan pendeklamasi seorang pelajar perempuan. Dia berani, dia cuba dan dia dapat mendeklamasi sajak ini dengan begitu baik sekali. Okey, tak apa, nanti dalam grup nanti saya akan bagi link. Sebenarnya dalam YouTube ada banyak orang mendeklamasi sajak tajuk hari ini. Awak boleh buka kemudian. Jangan risau. Okey, macam mana nak mendeklamasi sajak dengan baik? Pertama sekali, kita kena baca sajak itu, kena memahami keseluruhan maksud sajak itu. Dan ini kita telah buat tadi. Seterusnya, pendeklamasi, orang yang nak baca sajak itu perlu tahu bahagian yang harus diberi penekanan. Intonasi suara dia tak sama tau. Ada perkataan yang diberi penekanan ataupun ada bahagian-bahagian tertentu dalam sajak dipercepatkan atau pada waktu ketika tu dia berhenti sekejap ataupun dilambatkan ataupun dilunakkan suara dia. Ya, ataupun macam baca biasa saja. Bermaksud apabila kita membaca sajak ada intonasi yang berbeza-beza. Seterusnya, pendeklamasi perlu tahu nada sajak lah. Macam hari ni, sajak Ku Cari Damai di Hati bernada patriotik. Apa itu patriotik? Patriotik maksudnya dia cinta kepada negara. Patriotik ni maksudnya dia sayang ke negara. Jiwa dia terhadap negara dia sangat tinggi. Dia sangat sayang kepada negara dia. Dia sanggup berkorban untuk Malaysia. Jadi inilah nada dia, nada patriotik. Jadi bila baca, kena ada semangatlah membaca sajak ini. Dicadangkan kalau awak nak baca dengan betul, pada tulisan anda tadi, anda kena tanda simbol-simbol tertentu supaya awak dapat mendeklamasi dengan intonasi yang betul. Okay, tolong off audio boleh tak? Tolong off audio. Off audio. Okey, teknik mendeklamasikan sajak ini boleh ditanda macam kita buat satu garisan dekat perkataan itu atau baris-baris dalam sajak itu, maksudnya ini ialah ucapan biasa. Kalau buat tanda stroke macam tu, maksudnya kita nak berhenti untuk bernafas. Biasanya dekat koma, yang ayat yang ada koma tu ataupun di tengah baris, kalau ayat tu panjang, awak buatlah tanda stroke ni. Maksudnya anda nak berhenti untuk tarik nafas. Ataupun awak buat 2 stroke macam ni, maksudnya awak akan berhenti agak lama. Biasanya pada akhir baris. Awak buat 2 tanda palang macam ni, maksudnya okey, awak nak tarik nafas, nak berhenti, awak berhenti sekejap. Mungkin beri ruang kepada pendengar untuk menghayati saja itu, berfikir sebentar. Dan 3 tanda stroke macam ini maksudnya berhenti sama sekali. Awak nak berhenti terus. Awak buat 3 palang ini. Ini adalah simbol-simbol untuk membolehkan anda membaca
mendeklamasikan puisi dengan betul. Kalau awak buat tanda V terbalik ni, maksudnya apa? Suara perlahan, seperti berbisik. Ada ketika kita dengar orang baca, dia seseolah berbisik kepada seseorang. Mungkin maksud perkataan itu adalah rahsia ataupun dia bercakap dengan seorang bayi atau budak kecil. Jadi seseolah suara itu suara yang berbisik. Boleh tanda V1 yang terbalik tu. Atau suara nak perlahankan suara. Ataupun 3V, tanda suara yang agak bersemangat. Huruf V biasa, tekanan kata pendek. 2V maksudnya tekanan kata agak pendek. 3V maksudnya tekanan kata agak panjang. Dan 4V maksudnya tekanan kata tu agak panjang. Kita tarik, kita sebut perkataan macam orang azan tu. Orang azan ada bahagian-bahagian tertentu akan dipanjangkan sebutan ataupun suara dia. Itu menggunakan 4V. Kalau baris yang mendatar, tekanan suara tu agak merendah. Dan kalau ada garisan mendatar, hujung dia ada slash, maksudnya tekanan suara meninggi. Jadi untuk membolehkan anda mendeklamasikan sajak, perlu buat simbol-simbol tertentu pada sajak tersebut. Okey, anda belum buka audio untuk jawab soalan saya. Faham tak tadi tentang simbol-simbol tadi? Faham. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, jadi saya akan bagi nota dalam group WhatsApp kita. Cikgu Sarah sekarang tak ada kelas. Kamu buat apa tadi? Okey, sekarang ni awak salin tugasan. Apa dah tugasan anda? Anda dikehendaki merakam. Guna handset masing-masing, guna telefon bimbit masing-masing. Awak semua ada aplikasi audio kan? Awak rakam. Kalau rasa macam payah pun, awak boleh terus guna WhatsApp. Awak masuk WhatsApp peribadi saya, tekan aja gambar audio kan, suara bawah bahagian bawah kan. Ada sebelah kanan tu, ada lambang audio, tekan aja, terus rakam. Kemudian automatik awak off, dia akan terus sampai kepada saya. Jadi anda dikehendaki merakam bacaan sajak lah, bukan pengumuman tapi sajak yang disalin sebentar tadi. Okay, saya tukar ayat ni ya. Bukan pengumuman, jadi ini ialah bacaan sajak. Ya. Okey. Anda dikehendaki merakam bacaan sajak yang disalin tadi dan hantar secara peribadi kepada saya. Bila awak dah hantar, apa yang perlu awak buat ialah type nama penuh anda dan tingkatan selepas itu. Ya, selepas sila type lah. Sila type nama penuh anda dan tingkatan selepas menghantar audio. Okey. Hantar personal ke cikgu? Ya, hantar personal. Kenapa kena tulis nama penuh dan tingkatan? Sebab saya akan dengar semula dan saya akan nilai dan beri markah untuk apa? Untuk PBD. Bisa dengar PBD? Bisa dengar PBD? Penilaian. Di mana ada markah. Saya akan beri markah lah dalam bentuk grading. Okey, salin arahan ini.
Rakaman anda akan saya nilai dan markah akan diberi untuk PBD. Jadi kawan awak yang tak masuk hari ni dalam talian, tolong ingatkan dia lah. Ini dah mula ambil markah. Dah salin semua? Siap salin? Siap you. Okay. Okay, kalau belum bagi tahu saya belum. Belum. Okey, saya tunggu. Ada sesiapa yang masih menyalin? Sekejap sikit. Ada. Okey. Saya Baik. cikgu. Boleh. Teruskan. Cikgu. Okey, kalau siap bagi tahu saya. Nah, awak dah siap. Siap you. Siap you. Siap dah, bagus. Tahniah. Okey, kalau tak siap pun tak apalah. Nanti awak boleh buka balik dalam grup WhatsApp. Ya? Okey. Okay. Okay, jadi terimalah tugasan ini dengan penuh minat. Kita nak buat apa sekalipun kena ada minat. Kalau tak minat, dia tak akan menjadilah. Kalau orang itu minat main bola sepak, dia boleh jadi pemain bola sepak yang bagus, yang handal. Mungkin anda tidak sedar bahawa anda mempunyai bakat mendeklamasikan sajak dengan penuh penghayatan. Kadang-kadang kita tak tahu bakat kita. Lepas kita dah cuba-cuba, baru kita sedar. Sebenarnya kita boleh pun buat perkara yang kita tak biasa buat sebelum ini. Okay? Ni siapa? Cantik tak? Main bong. Cantik. Okey, dia seorang pelakon yang hebat. Saya biasa saksikan satu daripada drama yang dilakonkan oleh Imam Mak Embong ini. Iaitu cerita apa tak tajuk, dia cemburu seorang perempuan. Wah, penghayatan dia sangat tinggi. Dia boleh melakonkan dengan mimik muka yang real. Sebelum tu dia pun tak tahu. Ketika umur dia 5 tahun, 6 tahun, 11 tahun, dia tak tahu pun dia boleh berlakon dengan baik. Tapi selepas mencuba, selepas pergi audition, baru dia sedar sebenarnya dia boleh berlakon. Awak pun mungkin tak tahu bahawa awak boleh mendeklamasikan saja dengan baik. Okey, jadi selamat mencuba. Senyum. Terima tugasan dengan senyum. Ceria. Okey. Jangan lupa untuk tulis kehadiran seperti minggu lepas. Ni kelas mana ni? Ahmad Dhani, Badrul Zaman, Zulhilmi, Lutfi lah. Lutfi ada kat sini kan? Lutfi Haji Mirza, Muhammad Aziz. Naim pun ada kat sini. Hafizan ada tak hari ni? Hafizan Faiz. Muhammad Faiz, Muhammad Afiq, dan perempuan pun ada ramai ada kat sini. Okey, saya tak mahu sebutlah satu persatu. Kristina, Nur Fazana tadi saya nampak ada. Nurul Najwa ada tak? Sharifah Farisha Nadira. Ni kelas satu lagi pun banyak yang hadir. Okey.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 orang hadir dan kelas ini 2A5. Okey. 2A5. Okey. Jadi sekejap lagi awak akan saya akan hantar semula list nama, penarian nama, awak akan tanda seperti minggu lepas. Okey. Beres. Jadi sebelum berpisah, jangan off lagi. Kita akan bertemu lagi semula pada masa dan hari yang sama bila? Minggu depan. Minggu depan. Sekali je kita jumpa. Jadi semoga berjaya semua sekali yang ada di sini. Okey, baik. Sebelum itu saya nak lihat wajah anda dulu sebelum kita tamat. Tengok. Semua buka. Semua buka. Buka man. Okey, Buta. Firuz. Okey, Nang Alia, Nur Farzana, Adib Haris. Wah, dengan earphone. Muhammad Aiman, yang manis tu. Okey, Aiman ni adik anak ni ya? Ya, anak teacher. Sekali saya jumpa dia tahun lepas. Okey, ni siapa? Aslinda. Tudung cantik. Warna biru. Okey, gigi pun penuh. Shalini. Okey, awak membelakangkan cahaya jadi tak berapa nampak. Okey. Ni tadi yang lupa dah nama ni. Anak Puan Mardiana. Okey, Firuz saya nampak. Okey, kita berpeluang pada Muhammad orang Nabil. lain. Muhammad Nabil mana? Syalu baru nampak. Dah Syalu. Aiman. Kucing tadi. Wah, orang minat sukan ni. Aiman Safwan baju sukan. Arvin lagi mukanya akan masuk kat YouTube ni. Saya belum lagi rakaman ni. Okey, lagi. Sanjay Kumar. Cute. Sanjay Kumar sangat cute. Okey, lagi. Okey, lagi yang lain Faris. Bukan Aslinda. Okey, lagi yang lain. Okey, nampaknya yang ni je yang berani tunjuk wajah, yang lain bersembunyi di belakang kamera. Okey, jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye semua. Waalaikumsalam. Okey, Bye, bye-bye. Okey, bye-bye. Yo. Ciao. Okey, bye-bye. Mana nak lihat semua lupa lah.